alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita mulakan pengajian kita ataupun diskusi kita daripada kitab Ihya Ulumuddin, terjemahan kitab Ihya Ulumuddin yang diusahakan, terjemahan yang diusahakan oleh Tengku Haji Ismail Yaakob. Kalau lihat kepada perkata yang ditulis oleh beliau sendiri, pada cetakan yang pertama diterbitkan terjemahan ini pada tahun 1965. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian perlu bila nak beli kitab terjemahan ni, dia ada dua versi ataupun ada dua terbitan. Yang pertama, terjemahan yang ditulis ataupun yang diusahakan oleh Allahyarham Haji Ismail Yaakob ni. Ini adalah terjemahan yang meliputi kesemua sekali. Yang paling lengkap lah. Dia menterjemahkan satu persatu ataupun semua bab. Dan satu lagi terjemahan bukan daripada kitab asal Ihya Ulumuddin, tapi terjemahan mukhtasar ataupun ringkasan Ihya Ulumuddin. Terjemahan Tengku Haji Ismail Yaakob ini ada 8 jilid, kalau tak silap lah. 8 jilid buku yang kecil-kecil, dan kalau jilid tebal itu ada 4 jilid. Itu bagi tuan-tuan dan puan yang nak belilah, nak beli terjemahan Ihya Ulumuddin. Yang kita akan baca ini adalah terjemahan Tengku Haji Ismail Yaakob. Dalam PDF pun dia ada dibagi percuma. Wallahu a'lam, mana pun tak pasti sama ada naskah percuma ini naskah yang sah ataupun tidak. Tapi biasanya kalau tidak ada bantahan daripada penerbit, itu maknanya insya-Allah lah, makna dikongsi secara sah lah, insya-Allah. Mudah-mudahan gitulah. Dan kita mendoakan pahala lah untuk Allahyarham Tengku Haji Ismail Yaakob ni. Walaupun tuan-tuan dan puan yang ada kewangan, mana ada kesempatan tu boleh belilah kitab, insya-Allah. Dan bacaan kita ini, kalau kita berhasrat untuk menghabisi keseluruhan kitab ini, makan masa bertahun juga lah, mungkin dalam masa setahun atau 2 tahun lah. Gantung pada kekerapan majlis kita ni, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan ada muqaddimah kitab kita ini, insya-Allah. Dan anda akan baca direct di naskah di depan ini. Jadi tuan-tuan dan puan boleh rujuk pada naskah PDF yang anda berikan. Kalau anda miss untuk conduct di skrin itu, jadi tuan-tuan dan puan maklumkanlah, nanti anda akan, sebab anda lebih beri perhatian kepada nota yang anda catat di sini, di dalam naskah PDF ni. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Dalam naskah terjemahan, itulah permulaan sebelum mukadimah.
Dan naskah terjemahan dimulakan dengan ayat itu. Sesungguhnya pada demikian itu, sesungguhnya hal demikian itu menjadi pengajaran bagi siapa yang mempunyai hati, yakni pengertian. Jadi ayat ini seolah mengisyaratkan bahawa segala pengajaran dalam Al-Quran ini tidak memberi manfaat melainkan kepada orang yang mempunyai hati. Tapi dalam naskah asal, ikut naskah asal Ihya Ulumuddin yang ada pada hari ini kitab Ihya Ulumuddin ini tercetakkan Darut Tauzi', dia tidak ada ayat ini. Dia terus pada kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini wallahu alam, mungkin sebahagian naskah ada ataupun mungkin daripada penterjemah sendiri sebagai dipanggil intro dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masuk Imam Al-Ghazali lah. Permulaan muqaddimah daripada Imam Al-Ghazali sendiri. Pertama-tama, aku muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang banyak berturut-turut. Walaupun amat kecil, pujian pemuji-pemuji itu kurang dari hak keagungannya, yakni keagungan Allah. Jadi maksudnya Imam Al-Ghazali kata dia, permulaan aku memulai kitab ini ialah dengan aku muji Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian yang banyak dan berturut-turut, makna berterusan, walaupun amat kecil, pujian daripada segala orang yang memuji Allah. Ini pemuji-pemuji, termasuk dia sendiri, termasuk kita kalau kita memuji Allah, amat kecil jika dibandingkan dari hak atau dibandingkan dengan hak keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Yang pertama kata dia. Yang kedua, aku berselawat dan mengucapkan salam kepada Rasul-Rasulnya, selawat yang meratai Rasul-Rasul yang lain bersama penghulu umat manusia. Penghulu umat manusia ini itu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi dia berselawat dan mengucapkan salam kepada sekalian Rasul-Rasul Allah daripada Nabi Adam AS. Dan selawat dia itu di samping dia berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kata dia, aku sertakan juga selawat itu untuk sekalian Nabi yang lain. Okay. Selawat mengikut penjelasan alim ulama kita. Selawat ni asal maknanya adalah doa. Tapi khususnya kalau nisbah kepada, kerana perkataan selawat ini dari segi syarak dia merujuk pada dua. Dari segi bahasa, as-salawat, as-salat tu maknanya doa. As-salat tu makna doa. Doa. Tapi dari segi syarak dia merujuk kepada dua pula. Dua ataupun tiga lah. Yang pertama sembahyang. Sembahyang iaitu suatu ibadat yang disyariatkan oleh Allah bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah kepada salam. Yang keduanya adalah kita mendoakan rahmat Allah yang berkekalan, keberkatan daripada Allah yang berkekalan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu dari segi syariat, syarak. Dan di sini selawat yang dimaksudkan di sini iaitu mendoakan rahmat Allah dan juga limpahan barakah yang berpanjangan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Al-Ghazali dia menyertakan juga selawat yang kita ucapkan itu kepada sekalian Nabi-Nabi yang pernah diutus oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata dia, aku mohon kebajikan kepada Allah Ta'ala tentang membangkitnya cita-citaku mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yakni Ihya Ulumuddin. Ini yang ketiga kata dia. Aku mohon kebajikan kepada Allah. Kalau melihat kepada
teks asal bahasa Arab. Dia menggunakan kalimah astakhir. Astakhir. Astakhir makna istikharah. Istikharah yakni memohon agar Allah memberi petunjuk kepada yang baik. Mana dia beristikharah kepada Allah untuk mengarang. Makna tentang bangkitnya cita-citaku. Makna dia mohon. Aku mohon agar Allah menunjuki yang baik kepadaku bagi cita-citaku untuk mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, yakni Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya ini memberi ruh, berperkataan al-hayah, memberi kehidupan semula kepada ilmu agama. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam nanti kita akan baca ke depan sikit lagi, dia akan melihat bahawa sejak zaman dia lagi ilmu agama ni seolah macam sudah kehilangan ruh. Sudah kehilangan ruh. Dan ini memang berbetulanlah dengan pengiktirafan ulama-ulama sezaman juga ulama-ulama selepas itu, bahawasanya Imam Al-Ghazali ini salah seorang mujaddid. Merupakan mujaddid kurun yang ke-6. Yang beliau wafat tahun 505 Hijrah. Awal kurun ke-6 Hijrah. Dia mujaddid yang kurun yang ke-6. Di mana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yab'asu, Allah akan bangkitkan bagi umat ini setiap permulaan 100 tahun. Setiap permulaan 100 tahun, Allah akan bangkitkan seorang yang akan memperbaharui agama. Walaupun Nabi menyebutkan memperbaharui agama, tapi kata ulama maksudnya ialah memperbaharui kefahaman agama, memperbaharui semangat dalam beragama, membetulkan kecelaruan yang berkait dengan agama yang pada kurun tersebut. Wallahu'alam. Jadi Imam Al-Ghazali diiktiraf sebagai mujaddid kurun yang ke-6 Hijrah. Yang ketiga kata dia mohon petunjuk Allah agar beri taufik dapat melaksanakan apa yang baik bagi cita-citanya untuk mengarang sebuah kitab tentang menghidupkan yang mana ihya itu adalah terjemahan kepada menghidupkan ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Keempat, aku menantang untuk memotong kesombonganmu, wahai pencela. Jadi Imam Al-Ghazali, kalau kita perhatikan ibarat dalam kitab dia ni, ke depan pun dia akan sebut juga selepas ini, bahawa dia pun berhadapan juga dengan cabaran-cabaran daripada ulama yang mengkritik beliau, yang menganggap bahawasanya ataupun dalam bahasa lain yang tidak bersetuju dengan beliau lah. Wallahu'alam, kita pun tak pasti. Kalau nak lebih jelas tu mungkin kita perlu baca sirah kehidupan beliau lebih lanjut. Siapa yang kritik beliau. Tapi yang jelasnya Imam Al-Ghazali ni dia memang sungguh-sungguh untuk menjawab segala kekeliruan sama ada ahli falsafah Syiah Batiniyah, Ismailiyah dan sebahagian daripada ahli kalam, bukan saja Mu'tazilah, dan termasuk juga pada zaman itu pun sudah pun berlaku golongan Al-Hashwiyah dipanggil. Golongan Hashwiyah ni adalah golongan yang disebut juga dengan Mujassimah ataupun mentajsimkan Tuhan ini, yang mengandaikan Tuhan ini memiliki jisim, tangan, mata dan sebagainya. Jadi oleh sebab dia begitu aktif menulis, menjawab tumahan-tumahan ataupun kekeliruan ni, mungkin waktu dia banyak musuh lah, banyak musuh. Tapi kalangan Ahlussunnah wal Jamaah dalam semua dan segenap mazhab, semuanya mereka menganggap beliau sebagai tokoh yang berjasa besar untuk menyelamatkan Islam, terutama sekali akidah. Keempat, aku menantang untuk menangkis kesombonganmu, wahai pencela.
yang melampaui batas pada mencela. Di antara golongan orang-orang yang ingkar, yang berlebih-lebihan mencaci dan melawan. Di antara lapisan orang-orang yang melawan, yang lalai, maknanya yang masih lalai lah, yang masih lalai daripada menemui kebenaran. Maka sesungguhnya telah terlepas ikatan diam dari lidahku. Telah dikalungkan pada leherku tanggungan berkata-kata. Dan kalung mutiara bertutur kata. Biasanya orang Arab, kalau disebut dikalung di leher, ini maknanya seorang yang diciptakan Allah dengan perkara tersebut. Maknanya kalau dikalung di leherku berkata-kata ni, maknanya berhujah lah. Maknanya aku ni Allah Ta'ala jadikan memang tabiatku ataupun kehidupanku untuk berhujah. Untuk berhujah, untuk menolak kebatilan lah. Ini kita maksudkan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan begitulah maksudnya. Selama, mana sedangkan engkau pula berkekalan buta dari kebenaran yang nyata serta berkepanjangan menolong yang batil. Maknanya dia nak sebut ni kata Alhamdulillah. Sebab dia ni Allah Ta'ala memang berikan kehidupan dia sejak daripada awal lagi. Maknanya memang begitu. Tidak boleh senyap. Dia boleh berdepan dengan kebatilan. Dia mesti bercakap, mesti berkata-kata, bertutur. Itu Allah Ta'ala berikan kepada dia. Padahal kamu pula yang menentangku, maknanya masih berkekalan, masih buta. Jahil. Buta makna jahil. Dalam bahasa Quran ni, al-ama ni makna amal qalbi. Dia panggil buta hati. Buta hati ni makna jahil. Dari kebenaran yang nyata. Walaupun kebenaran telah nyata, tapi kamu masih lagi tak nampak, buta. Dan serta berkepanjangan, masih berpanjangan, menolong yang batil, membaguskan kebodohan. Mana benda kebodohan, benda kejahilan. Kejahilan itu tak bagus, tapi kamu menghiaskan. Dalam bahasa asalnya mana menghiaskan, zina, zayyana. Menghiaskan kebodohan. Benda jahil kamu hias supaya nampak elok pada mata orang lain. Dan mengobarkan fitnah kepada orang yang memilih mencabut diri sedikit dari adat kebiasaan orang banyak. Makna mengobarkan fitnah kepada orang, mana orang awam yang telah mula untuk memilih, mana cenderung untuk mencabut diri sedikit, mana tuan-tuan tambah sikit itu, sedikit demi sedikit dari adat kebiasaan orang banyak. Yang mana orang awam sudah pun sedar maknanya, dan sudah pun dipanggil apa, sudah nak melakukan perubahan daripada adat, dipanggil adat. Kalau satu perkara yang Imam Ghazali tekankan juga di sini, perkara yang nampak baik tapi sebenarnya tidak baik, iaitu perbahasan-perbahasan fiqh. Perbahasan-perbahasan fiqh yang berlebihan, yang mana yang menjadikan agama ini hanyalah sekadar fatwa-fatwa. Ini Imam Ghazali akan sebut selepas ni, kita akan jumpa. Ada ulama-ulama kata dia yang menzahirkan di hadapan orang ramai bahasanya agama ini adalah pertengkaran, al-jidal, pembahasan-pembahasan fiqh, dan melupai bahasanya atau menjadikan orang ramai lupa bahasanya agama ini sebenarnya adalah akhirat. Perjalanan untuk menuju kepada akhirat. Tapi masyarakat sudah mula sedar itu. Namun cuba dihalang oleh golongan-golongan inilah, golongan-golongan yang masih lagi suka untuk mempromosi perdebatan-perdebatan dan perbahasan-perbahasan dipanggil fiqh ataupun perbahasan-perbahasan dalam perkara falsafah dan sebagainya yang tidak membuahkan amal itu. Dan ia cenderung sedikit dari membiasakan diri mengikuti kebiasaan itu
kepada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu, kerana mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah, beribadah kepadanya. Mana masyarakat sudah cenderung dah, mana sedikit demi sedikit ni tuan-tuan perempuan kena ubah menjadi sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Dari membiasakan diri mengikut kebiasaan tersebut, mana cenderung sedikit demi sedikit daripada kebiasaan. Kebiasaan diri mengikut kebiasaan tersebut. Mana kebiasaan agama dalam rupa perbahasan, perdebatan tadi ni, kepada beramal dengan yang dikehendaki oleh ilmu. Mana dengan dipanggil hakikat yang sebenar dikehendaki oleh ilmu agama sebenarnya itu akhirat. Kerana mengharap. Ini untuk mengharap mencapai apa yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu beribadah kepadanya, iaitu membersihkan diri dan membaikkan hati. Ini poin penting. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita biasa mengaji lah dalam balaghah dipanggil bara'atul al-istihlal dipanggil. Bara'atul al-istihlal. Ulama-ulama dulu mereka mengikut Al-Quranul Karim. Ulama dulu mereka mengikut Al-Quranul Karim. Iaitu bila mereka memulai kitab, mukadimah itu mereka akan pastikan segala ungkapan itu menggambarkan keseluruhan kitab. Keseluruhan kitab. Jadi bila orang baca, dan sebab sedikit orang boleh tahu pengarang ini dia nak bawa kita ke mana. Sebagaimana Al-Quran lah dalam suratul Fatihah itu umul kitab. Orang yang baca suratul Fatihah dan dia merenung, mentadabur, dia boleh kenal pasti Quran ini nak bawa manusia ke mana. Mengenal Allah, kemudian mengajak manusia beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Dan sebelum itu Allah Ta'ala menyebutkan dulu tentang dia. Ar-Rahman, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Kita kenal Allah. Tuhan yang mencipta sekalian alam. Yang maha pengasih, maha penyayang. Yang memiliki, yang berkuasa. Terutama sekali pada hari pembalasan. Setelah itu, dia suruh Allah Ta'ala mengajar kita supaya tugas kamu ialah menyembah Allah. Dan dengan kamu menyembah Allah itu, kamu akan berada di atas jalan yang lurus. Dan dapat mengelak daripada jalan orang-orang dimurkai dan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi begitu Imam Al-Ghazali. Dalam mukadimah dia itu pun kita sudah boleh menganggap kitab Ihya Ulumuddin ni tujuannya apa? Untuk membersihkan diri dan baikkan hati. Itu tujuan kitab Ihya Ulumuddin. Dia dah sudah makna sudah jelas dia nak bawa kita ke mana. Dan untuk memperolehi kembali sebahagian apa yang telah dibuang-buangnya dari menyia-nyiakan umur. Ini juga menjadi tujuan lah. Maknanya kita selama ini dah banyak dah buang umur. Mensia-siakan umur. Dan sekarang kita nak dapat balik dipanggil. Dan iaitu membersihkan diri dan baikkan hati. Dan memperolehi kembali sebahagian daripada apa yang telah kita sia-siakan daripada umur kita. Mana apa yang kita telah buang dari menyia-nyiakan umur. Yakni dengan sebab kita telah mensia-siakan umur kerana berputus asa dari kesempurnaan memperolehi kembali dan menampalkannya kembali. Maknanya itu dari segi masa. Dari segi masa memang kita putus asa lah. Kita tak dapat ambil balik. Mungkin tak dapat ambil balik umur yang kita dah lalu itu. Tapi putus asa daripada memperoleh kembali kesempurnaan masa itu, kita dapat tampung dengan kita berusaha membersihkan diri dan juga membaiki hati tadi. Mana dengan sakit baki umur yang masih ada itu. Jika sekiranya kita berusaha untuk membersihkan diri dan membaiki hati, maka kita seolah-olah memperolehi kembali umur-umur kita yang telah tersia-sia selama dulu. Wallahu a'lam. Ini mungkin Imam Al-Ghazali dia merujuk kepada sabda Nabi SAW. Wa atbi'il sayyi'atal hasanatamuha.
kamu ikutilah kejahatan yang pernah kamu lakukan. Sudah tentu yang pernah kita lakukan pada masa silam dengan hasanata tamhuha, dengan kebaikan. Kebaikan yang kamu lakukan pada masa ini dengan masa akan datang, yang mana kebaikan itu tamhuha akan memadamkan kejahatan-kejahatan kamu yang lalu. Itu mudah-mudahan itulah yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Jadi kita telah banyak mensia-siakan umur kita, termasuk dalam masalah ilmu, iaitu dengan bahas masalah-masalah yang tidak membuahkan amal, yang hanya menghasilkan pertengkaran, dan lebih berat lagi, bila ketika membahas itu kita bahasa kita lebih daripada orang lain, bahasa kita benar, orang lain salah, dan padahal kita belum tentu lagi apakah kita ini betul-betul benar ataupun tidak. Kadang-kadang kita silap memahami ibarat-ibarat orang lain dan sebagainya. Jadi kita saja merasa kita benar, tapi rupanya kita batil. Jadi sebab itu hakikat yang sebenarnya, keilmuan yang sebenarnya yang perlu kita cari, kata Imam Ghazali, adalah ilmu untuk membersihkan diri dan juga untuk menuju kepada akhirat. Dan itulah cara untuk kita nak mengambil balik umur kita yang telah tersia-sia dan tersisih dari kumpulan orang yang dikatakan terhadap mereka oleh empunya syariat. Dan juga untuk menyisihkan. Dan untuk menyisihkan dan untuk membuangkan diri kita dari kumpulan yang dikatakan terhadap mereka oleh empunya syariat. Empunya syariat ini Allah lah. Rahmat Allah dan kesejahteraan. Empunya syariat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sebab dia rahmat Allah dan kesejahteraan kepada ini, salawatlah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu sabda Nabi SAW, asyadun nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu subhanahu bi'ilmih. Artinya, manusia yang sangat menderita azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu, yakni orang alim, yang tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmunya. Ini golongan yang akan menderita di akhirat dengan azab Allah ialah orang yang diberi ilmu oleh Allah, ini orang alim, tapi tidak diberi manfaat oleh Allah dengan ilmu itu. Itu bukan bawa kebahagiaan, bawa ke azab di akhirat. Jadi kita nak sisihkan daripada kumpulan ini, daripada kelompok ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kita pati 3 lah Imam Ghazali sebut. Apa yang dia nak bawa, dia panggil nak bawa kita ini. Yang pertama sekali, mula-mula dia sebut tadi, iaitu membersihkan diri dan baiki hati. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, untuk kita memanfaatkan kembali umur kita yang telah tersia-sia sebelum ini, termasuk disia-siakan dengan sebab berbahas ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak perlu. Yang kedua. Yang ketiga, untuk kita membuang diri kita daripada kumpulan orang yang bergelumang dengan ilmu juga, tapi di akhirat nanti tidak terlepas daripada azab. Iaitu banyak ilmu namun tidak bermanfaat, tidak mengambil manfaat, tidak diberi taufik oleh Allah untuk mengambil manfaat daripada ilmunya. Dan hadis ini, tuan-tuan dan puan tengok nota kaki di bawah. Kita akan baca nota kaki ini. Nota kaki ini adalah daripada Imam Iraqi, Imam Zainuddin Al-Iraqi, seorang muhaddisin Mesir yang berusaha untuk mentakhrij dan juga mentahqiq hadis-hadis dalam kitab Ihya. Alhamdulillah, jadi tak ada sebab kata kita, walaupun ada setengah orang dia takut, dia kata dia tak mau baca kitab Ihya kerana dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada hadis dhaif, ada hadis maudhu' dan sebagainya. Yang pertama sekali, tuan-tuan sekalian, ulama Mu'tabar sendiri pun mereka tak pernah larang. Bahkan ada seorang ulama Arab Saudi sendiri baru ni 2-3 hari baru ni, kebetulan ada masuk dalam Facebook anak. Orang tanya dia, ni golongan-golongan yang ta'assub lah, golongan ta'assub di kalangan salafiyah ni, mereka mendesak supaya kitab Ihya Ulumuddin ni dibuang daripada masjid-masjid,
di Arab Saudi khususnya. Yang dikatakan mengandungi banyak hadis dhaif ni, palsu dan sebagainya. Tapi ulama ini, Ana tak ingat nama dia, tapi seorang ulama yang terkenal. Dia kata Ihya Ulumuddin ini, walaupun dia akui ada hadis yang dhaif, hadis maudhu' dan sebagainya, tapi hanya dalam 10% saja. Yang 10% saja daripada kandungan kitab itu. Yang 90% lagi itu memberi banyak kebaikan, terutama sekali dalam ilmu hati. Dan ilmu hati ni kata dia tidak boleh diajar melainkan oleh orang yang mempunyai hati yang bersih. Dan Imam Al-Ghazali ni salah seorang yang mempunyai kelebihan itu, yang terbukti. Bahawasanya dia sebelum maknanya dia mengajar orang lain sebab tidak terikat dengan dunia, dan dia telah membuktikan bahawasanya dia adalah seorang individu yang sanggup melepaskan jawatannya, melepaskan keagungannya kerana mementingkan akhirat. Itu maknanya, itu di antara ulasan yang dia yang dia sebutlah tuan-tuan sekalian. Itu satu. Yang keduanya, sekalipun ada hadis dhaif dan juga hadis maudhu' dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali dia susun tu kitab dia tu mula dengan ayat Quran. Ayat Quran sedia maklum mutawatir. Al-Quran. Tidak ada pertikaian. Kalau orang bertikai Al-Quran itu dari segi sabit disebutnya itu orang kafir. Yang keduanya, kemudian dikemukakan hadis-hadis yang sahih pun banyak dalam tu, dan kemudian hadis-hadis yang dhaif itu bukan dikemukakan oleh Imam Ghazali sebagai teras. Itu sebagai backup, dia panggil. Sebagai backup kepada hadis-hadis ayat Quran dan hadis-hadis sahih. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara sekalian, Imam Al-Iraqi telah pun seorang muhaddisin yang dia akui, dia telah mentakhrij, telah membantu kita, dan kita boleh tengok insya-Allah darjat hadis dan sebagainya. Jadi kalaulah hadis itu maudhu', maknanya kita tanda makna hadis ni tak perlulah kita amalkan. Dan yang ketiga, selain daripada Imam Al-Iraqi, Imam Az-Zabidi pun telah mentakhrij juga dalam kitabnya Ittihaf As-Salatul Muttaqin. Jadi sebab itu insya-Allah tuan-tuan sekalian, para ulama terdahulu sampai ke hari ini mereka menjadikan Ihya Ulumuddin ni sebagai bacaan. Bukan bacaan mingguan, bulanan, bacaan harian. Mereka baca setiap lepas subuh. Jadi mudah-mudahan kita sendiri pun tidak terlepas daripada manfaat kitab Ihya Ulumuddin ni dalam umur kita, insya-Allah. Kemudian dan dari segi darjat hadis ini, tengok nota kaki di bawah, hadis ini kata Imam Al-Iraqi diriwayatkan Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan isnad yang dhaif. Bukan hadis maudhu' tu sekalian. Dan kata ulama, jumhur ulama, Imam Nawawi, Imam Suyuti, ulama muhaddisin yang muktabar, kata mereka hadis dhaif ini boleh diamalkan, boleh dipegang dalam fadail al-amal, fadilat amalan. Hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis yang perawinya adalah berdusta. Hadis dhaif ini dia perawi itu siqah, dipercayai. Cuma dia ada kelemahan di antaranya dia ada sejarah dia lupa dalam periwayatan. Itu hadis dhaif. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan hatta Imam Ahmad sendiri pun dia dalam dalam susunan maraji' dia, masadir dia, menerima hadis dhaif. Dan hadis dhaif bagi Imam Ahmad hendaklah diutamakan, didahulukan daripada qiyas. Hendaklah didahulukan daripada qiyas. Walaupun sebahagian muhaqqiq menyatakan maksud hadis dhaif pada pandangan Imam Ahmad ini adalah hadis hasan. Tapi masih menggunakan istilah dhaif itu. Wallahu a'lam. Kemudian Imam Al-Ghazali lanjutkan lagi, demi umurku, sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalannya kamu pada kesombongan. Ini dia patah balik kepada tadilah, kepada orang yang menentang dia tadi. Kamu menentang aku, kata Imam Al-Ghazali. Dan padahal kamu
masih lagi berkekalan dalam kesilapan, dalam kejahilan. Sedangkan masyarakat sedang nak merubah kepada jalan yang ingin aku bawa ini, iaitu membersihkan diri dan juga membersihkan hati, dan juga untuk kembali memanfaatkan umur dan juga untuk menyisihkan diri daripada kumpulan yang bakal disiksa oleh Allah walaupun ada ilmu tadi. Tapi maka dengan sebab itu dia bersumpahlah, demi umurku, demi Allah, sesungguhnya tiada sebab untuk berkekalannya kamu pada kesombongan selain oleh penyakit yang meratai orang banyak. Makna kamu pun ditimpa oleh penyakit yang orang kata yang menimpa kebanyakan orang lain. Yang maknanya maksud dia di sini kebanyakan orang yang masih belum diberi taufik oleh Allah pada jalan yang sepatutnya lah. Bahkan telah meratai golongan orang-orang yang teledor daripada memperhatikan, yang lalai daripada memperhatikan pentingnya persoalan ini, dan bodoh bahawa persoalan ni makna belum sedar lah. Bodoh makna alpa, masih alpa, bahawa persoalan ni besar dia panggil, bukan persoalan yang kecil. Dan persoalan dia panggil melihat kembali ilmu ni apa sebenarnya, ilmu yang sebenarnya apa dia, bukan sekadar jidal, bukan sekadar fatwa. Nanti dia akan sebut nanti depan nanti. Tapi persoalan ilmu yang sebenarnya adalah akhirat. Ilmu yang membimbing manusia kepada akhirat. Dan keadaan ni sungguh-sungguh akhirat itu di depan dan dunia itu di belakang. Ini salah satu lagi tuan-tuan sekalian yang menjadi penekanan dia lah. Akhirat itu di depan kita, dunia itu di belakang. Mana akhirat itu yang sedang kita tuju, dunia itu semakin kita tinggalkan. Ajal itu dekat, perjalanan itu jauh. Mana perjalanan kita menuju akhirat itu semakin lebih masih panjang. Kita akan masuk ke alam kubur. Alam kubur mana sebahagian daripada alam akhirat. Berapa lama kita akan berada dalam alam kubur? Cuba bayangkan. Kalau kita tidak buat persiapan, nanti kita akan menderita di alam kubur lagi. Sebaik mati dah menderita. Bayangkanlah tempoh kita berada di alam kubur. Kemudian kita akan bangkit daripada kubur berada di mahsyar. Jadi sebab itu dia kata perjalanan itu jauh. Perbekalan itu sedikit. Macam mana kalaulah perjalanan masih jauh, tapi bekal yang kita bawa sikit. Bahaya itu besar. Cabaran-cabaran dalam kubur, di mahsyar ketika meniti titian as-sirat pun besar. Dan jalan itu tertutup. Makna kalau kita masih dalam kesesatan, jalan akan tertutup daripada kita. Kita tidak nampak jalan. Sebab itu para ulama selalu menyebutkan bahawa titian as-sirat hanya boleh dilintasi tanpa jatuh oleh orang yang ada cahaya. Oleh orang yang ada cahaya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian cuba rujuk balik kalau ada kesempatan dalam surah surah Al-Hadid. Allah Ta'ala sebut ketika melalui as-sirat, orang beriman melalui as-sirat dengan ada cahaya, dan orang munafik pun ada cahaya. Tapi di tengah perjalanan, cahaya orang munafik ni padam. Sama seperti mana mereka di dunia. Mereka dah meluk Islam, mengucap kalimah syahadah. Kemudian selepas itu mereka kembali ke kekufuran. Menjadi orang kafir. Maka di mahsyar itu, permulaan jalan di sirat itu, mereka ada cahaya. Kemudian cahaya terpadam. Lalu mereka kata kepada rakan-rakan mereka yang beriman, tunggulah kami, naktabis min nurikum, untuk kami menumpang, mengambil sedikit cahaya kamu. Lalu orang beriman kata kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang, ambil cahaya di sana. Cahaya di sini tak boleh kongsi. Kamu ambil cahaya di sana. Di sana tu ke mana? Sebab mufassirin menyatakan bahawa iaitu kembalilah ke dunia, kerana cahaya yang kami dapat di sini ni, yang ada pada kami di atas sirat ini,
di akhirat ini adalah penerusan daripada cahaya di dunia, iaitu Quran, hadis. Ataupun cahaya dia panggil wahyu. Jadi begitulah Imam Ghazali menyatakan bahawa bagaimana kita nak berhadapan dengan bahaya yang begitu besar, cabaran yang begitu besar di sana. Jika jalan itu tertutup buat kita, mana kita tak nampak jalan. Dan sudah tentu, sebagaimana kita sebut tadi, kalau dalam Quran itu, kalau buta itu, makna buta hati. Buta hati itu ialah basirah. Tidak nampak jalan. Tak nampak jalan sebab apa? Tidak diberi cahaya oleh Allah kepada mata hati. Mata luaran memerlukan cahaya matahari. Mata dalaman, mata hati, dia memerlukan kepada cahaya rohani. Cahaya rohani iaitulah wahyu, ilham daripada Allah Ta'ala, daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sebagainya. Selain keikhlasan kerana wajah Allah, dari ilmu, tengok tuan-tuan bersekalian, Imam Ghazali jelas kepada kita. Pada saat itu, ketika kita berada di akhirat, selain daripada keikhlasan kerana wajah Allah, dari ilmu dan amal adalah tertolak pada pihak pengecam yang dapat melihat. Yang ni tuan-tuan kena faham betul-betul lah. Dalam bahasa Arabnya, kita asal, dia guna bahasa an-naqid. An-naqid al-basir. Itu pengecam. Pihak pengecam yang dapat melihat. Tuan-tuan kena faham. Pengecam ni mana bukan pengecam ni mana orang mencela. Sebab bahasa kita ni, orang Melayu ni, pengecam ni orang mengecam. Tapi maksud pengarang ni, penterjemah ni, pengecam ni orang yang mengecami, dia panggil. Bagi pihak orang yang membuat pengecaman, mana dia penelitian, an-naqid, an-naqdu, mana dia merhati untuk melihat, mana menyisihkan segala yang tak betul, dia sisihkan. Mana sehingga dia dapat menemui betul-betul yang benar, yang intipati. Bagi orang yang telah membuat pengecaman, atau tulis sikit A-N itu buat pengecaman, yang dapat melihat, al-basir, makna yang dapat melihat dengan pandangan mata hati dengan akal fikiran dia, maka dia tahu bahawasanya selain daripada keikhlasan kerana Allah, daripada ilmu dan amal yang kita buat itu, mana ilmu yang kita cari dan amal yang kita laksanakan, selain daripada yang ikhlas kerana Allah adalah tertolak. Itu maksud dia. Berjalan ke jalan akhirat serta banyaknya tipu daya tanpa penunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Ini pun penting juga. Sebab tu sekurang-kurangnya kalau orang Islam yang hidup pada zaman ini, dia tak boleh baca keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin. Dia baca muqaddimah dan dia faham sungguh-sungguh pun alhamdulillah. Banyak dah dipanggil penunjuk jalan. Imam Ghazali bentangkan depan kita. Dia kata, jadi sekarang kita dah tahu, kita faham dah. Sebenarnya kita akhirat ni ke depan. Maksudnya kita sedang menuju akhirat. Dunia kita sedang tinggal. Namun di depan lagi, itu lagi banyak bahaya-bahaya yang kita akan temui. Maknanya cabaran-cabaran yang kita akan temui. Di alam kuburnya, bangkit dari kubur, di mahsyarnya, kita akan, di mahsyar tu ada apa tu? Di mahsyar tu kita akan berdepan dengan bentangan buku amalan. Dan juga hisab. Kemudian setelah itu kita akan melalui titian as-sirat. Ada cahaya ataupun tidak untuk kita dapat melepasi titian as-sirat. Kan di bawah as-sirat itu neraka. Kalau jatuh dalam neraka. Orang tidak ada cahaya, tidak akan dapat melepasi as-sirat. Itu satu, kita dah faham lah itu. Dan sebab Imam Ghazali sebut dah bahasanya, yang boleh menyelamatkan kita ialah ilmu dan amal. Tapi yang ada keikhlasan. Itu satu. Kemudian dia kata, berjalan ke akhirat, serta banyaknya berjalan ke akhirat dalam keadaan, dia panggil kalau dari segi bahasa Arab ni hal, dia panggil waw hal, dia panggil. Waw ni terjemahan serta ni waw hal. Sebab tu kita kena takdirkan berjalan ke akhirat dalam keadaan banyaknya tipu daya, cabaran-cabaran, tipu daya, tanpa petunjuk dan teman adalah payah dan sukar. Mana sukar untuk kita berjaya.
sukar untuk berjaya dalam perjalanan kita ke akhirat. Dalam keadaan banyak tipu daya dunia ini, pemikiran-pemikiran sesat pun banyak. Tanpa penunjuk, mana penunjuk guru lah, guru, teman, pendamping, adalah payah dan sukar. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ingat balik ketika Isra' dan Mi'raj. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad daripada bumi ke Baitul Maqdis, bila naik ke langit pertama kedua, Nabi ditemani oleh Jibril. Padahal Rasulullah Ta'ala boleh angkat Rasulullah sendirian saja naik. Tapi kenapa, apa simbolik ataupun apa pengajaran yang Allah Ta'ala nak sampai kepada kita tu sepanjang jalan. Dan Rasulullah ini, dia seorang yang tawaduk, walaupun martabat dia lebih tinggi daripada Jibril. Tapi tawaduk dia itu, setiap perkara dia tanya. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Kenapa mereka diseksa Jibril? Siapa itu mereka Jibril? Kenapa mereka diberi nikmat yang begitu hebat oleh Allah Jibril? Jibril menjawab. Kata ulama, Allah nak isyaratkan kepada kita, hebat macam mana sekalipun kamu. Kalau kita manusia ni biasa kehebatan tu kerana akal lah. Allah Ta'ala bagi akal lebih daripada orang lain. Sehingga ada orang jin dan sebagainya. Hebatnya ke kamu tetap memerlukan pembimbing. Pembimbing juga pendamping. Dan kalau kita boleh faham, Jibril dengan Rasulullah ni dua lah. Kalau bukan guru, Jibril ni adalah pendamping. Maknanya pendamping lah kawan atau kawan ataupun teman. Maka penunjuk jalan itu adalah kaum ulama. Maknanya untuk kita berdepan dengan untuk mengelakkan tipu daya dan juga kepayahan, kesukaran dalam perjalanan ke akhirat ini memerlukan penunjuk dan teman. Kata Imam Ghazali, penunjuk jalan itu ialah kaum ulama. Mana kita perlu mendampingi ulama. Mereka adalah pewaris Nabi-Nabi. Itu sebab dia. Yang sebab kita perlu berdamping dengan ulama ini dalam perjalanan menuju akhirat ini kerana mereka adalah pewaris Nabi-Nabi. Tapi masalah kita Imam Ghazali telah kosonglah zaman dari mereka. Makna ulama pewaris Nabi dah tak banyak. Dah zaman dia sendiri pun dia tengok dah tak banyak. Dan banyak ulama-ulama pun yang orang kata apa yang dia akan sebut selepas ini yang suka berdebat, suka berjidal, yang orang kata apa hanya sekadar menunjukkan diri sebagai pemberi fatwa dan sebagainya. Tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang berbuat resmi-resmian. Mana ulama resmi lah. Makna dari segi resmi saja ulama. Mungkin dari segi jawatan resmi, dari segi penampilan dan sebagainya. Kebanyakan telah digoda oleh syaitan dan terjerumus ke dalam kesesatan. Masing-masing mereka telah tertarik kepada keuntungan yang dekat. Biasa ungkapan ulama keuntungan dekat ni makna dunia. Kerana dunia itu sendiri, dunia itu makna dekat. Lalu memandang yang baik menjadi buruk dan yang buruk menjadi baik. Sehingga ilmu agama senantiasa terinjak-injak. Maknanya dipanggil wallahu alam. Dalam ungkapan asal dalam kitab Arabnya ilmuddin, ilmuddin. Jadi penterjemah kita Allah yarham Ismail Yaqub, Tengku Haji Ismail Yaqub. Dia baca dengan ilmu din. Ilmu ad-din. Tapi kalau mengikut Murtada Az-Zabidi yang mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, Ittihaf As-Sadatul Muttaqin. Dia baca, bukan baca ilmu, dia baca alamuddin. Dia kata bitahrik. Lam itu muharrik. Lam di baris atas. Jadi mana kalau baca alamuddin, dia tak boleh diterjemahkan sehingga ilmu agama tu dia kena tafsirkan syiar. Alam ni makna tanda agama atau syiar agama. Benda-benda yang menzahirkan agama itu senantiasa terinjak-injak dia panggil. Makna berada di bawah lah. Dia tidak jadi syiar lagi. Menjadi orang kata apa, tidak dihormati, menjadi murah. Murah sebab apa? Sebab agama tu dah menjadi mainan dia panggil. Mainan duniawi. Yang untuk mengejar habuan pemerintah. Dan untuk orang panggil populariti dan sebagainya. Dan nur hidayah hilang lenyap di segala pelosok bumi. Orang-orang itu berkhayal kepada orang banyak. Mana ulama-ulama seperti itu
telah mengkhayalkan kepada orang ramai bahawa ilmu pengetahuan itu tidak lain dari fatwa pemerintah. Ini kita masuk yang kita sebut tadi ni. Imam Ghazali sebut. Ada di kalangan ulama pada zaman dia. Telah membina imajinasi, telah membina tanggapan kepada dalam pemikiran orang ramai bahawasanya ilmu pengetahuan, tulis itu, ilmu pengetahuan agama, tidak lain hanyalah fatwa pemerintah yang dipakai oleh para qadi, ini hakim, untuk menyelesaikan persengketaan ketika berkecamuk kezaliman. Maknanya untuk menyelesaikan pertikaian di antara orang ramai lah. Sekadar itu saja. Ataupun ilmu pengetahuan itu ialah jidal, ini perdebatan, sekadar perdebatan yang diperalatkan oleh orang yang mencari kemegahan untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan. Atau ilmu pengetahuan itu ialah sajak yang dihiasi. Dalam bahasa Arabnya dia panggil sajak. Sajak ni adalah ungkapan-ungkapan tersusun indah yang disusun untuk orang panggil menjadi halwa telinga. Itu sajak. Dia merangkumilah sajak, prosa dan sebagainya. Walaupun di sini terjemah sajak. Tapi dalam bahasa Arabnya asyajak. Asyajak bukan sajak. Kalau sajak ni kalau bahasa Arab mungkin kita syi'arun. Nuzum. Dia lebih daripada itu lagi. Mana ungkapan-ungkapan dia panggil bahasa-bahasa yang indah, menarik yang disusun. Ada rima, dia panggil berima. Itu sajak. Yang dihiasi, yang dipergunakan oleh juru-juru nasihat. Mana khutbah dia panggil. Supaya dapat mempengaruhi orang awam. Kerana mereka itu tidak melihat selain dari yang tiga tadi. Yang tiga tadi itulah fatwa, jidal, ilmu itu perdebatan. Yang ketiga sajak. Sajak agama. Tempat memburu yang haram. Kerana mereka tidak melihat agama selain daripada tiga perkara tadi. Tempat, tuan-tuan kena tambah sikit. Sebagai tempat ataupun medan. Sebagai tempat atau medan untuk memburu yang haram. Itulah sama ada rasuah. Dia panggil. Rasuah dari pemerintah ataupun habuan, upah dan sebagainya. Dan menangguk harta kekayaan duniawi. Adapun ilmu jalan akhirat yang ditempuh ulama-ulama terdahulu. Imam dalam bahasa asal Imam Ghazali as-salafus salih. Sebaiknya pengarang penterjemah ni dia kekalkan as-salafus salih. Sebab salafus salih ini dia merujuk pada zaman 300 tahun yang mula. Imam Ghazali dia 450 Hijrah. 450 Hijrah dia lahir. Dan dia meninggal 505 Hijrah. Mana dia dengan era salaf itu hanya berjarak lebih kurang dalam 150 tahun saja. Dia dengan salafus salih 150 tahun saja. Mana dia dekat sangat, masih dekat dengan salafus salih. Jadi dia kata ada pun ilmu akhirat, jalan akhirat yang ditempuh oleh ulama terdahulu, terjemah yang salih, salafus salih. Yang dinamakan oleh Allah dalam kitabnya dengan fiqh, hikmah, ilmu, cahaya, ad-diya, nur, hidayah dan petunjuk. Taufik lah, hidayah, taufik, maka telah dilipat. Mana dilipat mana kita dari orang banyak, mana tak ditunjul kepada orang ramai. Dan menjadi hal yang dilupakan. Itu yang dia nak ajar kita tu dalam ni. Ilmu-ilmu yang diungkap oleh Allah dalam Quran. Imam Ghazali dalam kitab Ihya ni dia nak ajar kita ilmu-ilmu yang mana yang Allah Taala sebut sebagai fiqh, hikmah. Dalam surah Al-Baqarah kita jumpa yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang dikurniakan hikmah oleh Allah maka dia diberi dengan kebaikan yang banyak. Ilmu itu sendiri dalam Quran. Cahaya, nur, cahaya ad-diya, ad-diya. As-sabru diya'un dalam hadis. Nabi kata as-sabru sabar. Sabar itu adalah diya'un, cahaya. Nur, as-salatu nurun. Ada beza, ad-diya' nur. Nanti hidayah, taufik, tunjuk. Maka telah dilipat. Yang ini tak ditunjuk pada orang ramai. Ditunjuk ialah fiqh,
dipanggil ilmu perdebatan, munazarah, ataupun ilmu kalam. Sebab tu Imam Ghazali dia menyatakan bahawa hatta ilmu kalam itu sendiri hanya perlu dipelajari oleh ulama saja untuk berdebat, berhadapan dengan golongan kebatilan. Tapi orang awam kena dedahkan dengan ilmu akidah. Ilmu akidah, bukan ilmu kalam, ilmu akidah. Sebab itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menggunakan tajuk Qawaid al-Aqaid. Qawaid al-Aqaid, kaedah, prinsip akidah. Dia tidak gunakan istilah ilmu kalam. Dan petunjuk maka telah dilipat. Dilipat makna disembunyikan, tidak ditunjukkan lagi kepada orang ramai dan menjadi hal yang dilupakan. Dan insya-Allah kita berhenti di situ untuk hari ini. Pukul 8. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Mungkin mukadimah ni akan mengambil masa 2 majlis lah. 2 majlis ilmu. 2 ataupun 3 mukadimah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita jumpa lagi pagi besok lah. InsyaAllah. Kalau ada ibarat-ibarat yang tuan-tuan dan puan masih mungkin ada kekeliruan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan boleh type dalam grup WhatsApp kita lah. Yang grup ilmu dan ulama, insyaAllah. Kerana dalam majlis ini kita tak mau nak gunakan masa yang panjang pagi. Itu pun ada tuan-tuan dan puan sekalian yang mungkin paksa keluar bekerja dan sebagainya, tak dapat ikuti. Dan hanya berpeluang mengikuti secara rakaman saja. Jadi untuk mengelakkan masa terlalu panjang, jadi kita tak buka soal jawab dalam majlis live ini. Tapi tuan-tuan puan boleh tuliskan dalam dalam WhatsApp, grup WhatsApp kita, nanti insya-Allah nak cubalah rungkaikan kekeliruan tu kalau ada insya-Allah. Jadi nak tolong baca saja dan kita yang iktimat bersandar kepada beberapa syarah lah syarah yang paling panjang Ihya Ulumuddin ni oleh Imam Murtada Az-Zabidi, iaitu dipanggil Ittihaf As-Sadatul Muttaqin. Imam Murtada Az-Zabidi. Dia syarah keseluruhan lah Ihya daripada awal sampai habis. Dan alhamdulillah ada syarah itu, kita boleh bila ada ibarat-ibarat yang kita tak faham dan kita asal, kita boleh rujuk pada syarah dan itu memberi kefahaman kepada kita insya-Allah. Dan di samping dalam YouTube pun banyak ulama-ulama Arab yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang habis. Biasanya mereka mengambil masa 2 tahun. Itu pengajian tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari mengambil masa 2 tahun. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, kita tengoklah masa kita ni. Pagi ni ada yang kata tak lupa sesuai lah Ustaz, kami bekerja dan sebagainya. Ada minta malam. Ala kulihal, insyaAllah tuan-tuan sekalian mungkin kita boleh bincang balik lah. Dari segi anak tu tidaklah masa tu boleh raikan lah kesesuaian tuan-tuan, maknanya hajat tuan-tuan sekalian insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita berjumpa lagi. Kalau tidak ada halangan, insya-Allah pagi esok kita akan sambung insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, terima kasih Ustaz.